Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma alhimna marashida umurina wa a'idhna min syururi anfusina birahmatika ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ahlan kepada sahabat-sahabat semua. Salam pertemuan dalam pertemuan perkongsian hadis dalam kitab Riyadhus Salihin bersama dengan saya Umar Aziz. Kita berada pada siri yang keempat. Mudah-mudahan adanya kebaikan dan juga manfaat. Amin ya rabbal alamin. Lalu pada siri kali ini, sebelum kita bermula, kita berada pada hadis yang kedua. Masih lagi pada bab yang pertama, di mana Imam Nawawi menegaskan bab pada riwayat yang menerangkan tentang ikhlas dan juga menghadirkan niat pada setiap perbuatan, ucapan, keadaan, sama ada yang nyata ataupun yang tersembunyi. Maka sebelum kita bermula pada hadis yang kedua, maka mohon sebaik para sahabat untuk kita bersama-sama perbetulkan dahulu niat. Moga-moga pertemuan kita adalah kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wad du'a'i ila al huda wad dalalati ala al khair ibtigha'a wajhillah wa mardatih wa qurbih wa thawabih. Amin amin ya rabbal alamin. Ahlan kepada sahabat-sahabat semua. Alhamdulillah, kita pada hari ini berada pada riwayat yang kedua. Lalu kepada sahabat-sahabat yang mana tidak ada kitab Riyadhus Salihin, maka boleh buka akan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Telegram kuliah Umar Aziz, dan di sana kita telah pinkan kitab Riyadhus Salihin. Lalu kita buka kitab Riyadhus Salihin dan kita sekarang ini berada pada muka surat yang ke Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sebentar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Okey, kita berada pada muka surat yang ke-10. Kita berada pada muka surat yang ke-10. Lalu ahlan kepada sahabat, kita berada pada muka surat yang ke-10. Lalu pada muka surat yang ke-10, kita boleh baca di sini riwayat daripada Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu taala anha. Maka daripada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, apakah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka daripada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, wa an ummil mukminin Ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu taala anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaghzu jayshunil Ka'bah fa idza kanu bi bayda'a minal ard yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim. Qalat qultu ya Rasulullah kaifa yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim wa fihim aswaquhum wa man laysa minhum. Qal yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim thumma yub'athuna ala niyyatihim. Muttafaqun alaih. Hadza lafzul Bukhari. Ahlan kepada para sahabat yang bersama. Yang baru join, mohon jasa baik untuk bantu share, untuk bantu kongsi dan juga tag rakan-rakan yang lain. Maka pada muka surat yang ke-10 pada kitab Riyadhus Salihin yang ada dalam Telegram kuliah Umar Aziz, maka di sini daripada Ummul Mukminin, ummu maksudnya ibu orang-orang yang beriman. Daripada Ummul Mukminin
Apakah kunyah kepada Aisyah? Kunyah maksudnya adalah gelaran yang sama ada dimulakan dengan ab ataupun dimulakan dengan Maka daripada Ummul Mukminin, ibu kepada orang beriman, yang merupakan gelaran isteri-isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada Ummul Mukminin Ummi Abdillah, gelaran beliau adalah Abdillah radhiyallahu taala anha. Kenapa Aisyah dipanggil ibu kepada Abdullah padahal Aisyah radhiyallahu taala anha tidak mempunyai anak? Maka daripada sini kita belajar untuk adanya kunyah tak semestinya mesti ada anak. Tidak semestinya mesti ada anak. Kerana Aisyah dikenali kunyahnya dengan ibu kepada Abdullah. Lalu Abdullah ini siapa? Sebenarnya Abdullah ini adalah Abdullah bin Zubair radhiyallahu taala anha. Abdullah bin Zubair yang mana merupakan anak saudara Aisyah. Kita dah belajar bahawa Aisyah mempunyai kakak Asma dan anak kepada Asma adalah Abdullah bin Zubair. Maka kerana Aisyah tak ada anak, maka Aisyah dikenali dengan Ummi Abdillah, mak kepada Abdullah yang merupakan anak saudara beliau. Maka daripada sini kita belajar untuk ada kunyah tak semestinya mesti kena ada anak. Lalu untuk ada kunyah yang mana ataupun ab, maka tak semestinya ada anak. Seperti mana adik kepada Anas bin Malik yang kita telah belajar dalam perkongsian Syama'il Muhammadiyah. Nabi SAW panggil adik kepada Anas bin Malik, budak kecil, dengan gelaran Abu Umair, padahal dia kahwin pun tidak. Lalu untuk ada kunyah ab ataupun tidak semestinya kena ada anak. Lalu Ummi Abdillah, ibu kepada Abdullah. Lalu siapakah Abdullah di situ? Anak saudara Aisyah, anak kepada Asma, kakak Aisyah, yang namanya adalah Abdullah bin Zubair. Lalu siapakah Ummul Mukminin? Siapakah Ummu Abdillah? Iaitu Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, telah berkata Aisyah radhiyallahu taala anha, aku telah mendengar baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaghzu jaisyunil Ka'bah, ada sepasukan tentera yang hendak memerangi. Ataupun apa maksud yaghzu? Menghancurkan Baitullah. Mereka ingin untuk menghancurkan Kaabah. Lalu ada satu tentera yang hendak menghancurkan Kaabah. Maka ketika itu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika mana tentera ini hendak menghancurkan Kaabah, maka pada waktu itu ketika mana mereka berada di suatu padang dari tanah lapang, ketika mana tentera ni sampai di satu tanah lapang, apakah yang berlaku? Yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim. Bila mereka tiba di satu tanah lapang, maka pada waktu itu yukhsaf, mereka ditelan oleh bumi, mereka dibenamkan, mereka pada waktu itu ditelan, dibenamkan ke dalam bumi, di dalam tanah tadi, kesemua mereka, daripada yang pertama sampailah yang terakhir daripada mereka. Sebab niat mereka tidak elok, niat mereka adalah untuk menghancurkan Kaabah. Maka pada waktu itu mereka telah ditelan oleh bumi, mereka telah ditelan oleh bumi. Lalu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Lalu Siti Arfa binti Harun bertanya, muka surat berapa? Kalau cetakan yang ada dalam Telegram, muka surat yang ke-10. Kalaulah cetakan yang lain, saya tidak pasti muka surat berapa. Sebab setiap cetakan berbeza. Tapi hanya cari hadis yang kedua. Hadis yang kedua daripada bab yang pertama, riwayat Aisyah. Maka bila Nabi SAW sebut ada orang yang nak menghancurkan Baitullah, maka para ulama menyebut ini belum lagi berlaku. Ini belum lagi berlaku. Walaupun ada sebelum daripada ini ulama-ulama hadis yang mengatakan ini adalah tentera Hajjaj bin Yusuf ketika mana mereka menyerang akan Abdullah bin Zubair. Tetapi sebenarnya tidak, sebab mereka tidak ditelan oleh bumi. Maka daripada sini kita nampak bahawa benda ini belum berlaku, ataupun ini Nabi SAW gunakan sebagai perumpamaan. Maka daripada sini ketika mana Nabi SAW bersabda,
akan datang satu bala tentera, mereka menyerang Baitullah lalu ditelan oleh bumi, semua mereka daripada yang pertama hingga ke akhir. Maka di situ Aisyah radhiyallahu taala anha bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah pertanyaan Aisyah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Qultu, aku berkata, ya Rasulullah, wahai pesuruh Allah, kaifa, bagaimana, yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim wa fihim aswaquhum wa man laysa minhum. Maka Aisyah bertanya, aku berkata, wahai Rasulullah, kaifa, bagaimana, yukhsafu, boleh ditelan, boleh dibenamkan ke dalam bumi semua mereka, bi awwalihim wa akhirihim, dari yang pertama sampai yang terakhir. Padahal yang bersama dalam pasukan tentera itu bukan semuanya adalah orang-orang yang nak menghancurkan Kaabah. Sebab itu Aisyah berkata, wa fihim aswaquhum wa man laysa minhum, padahal ada daripada kalangan mereka yang mana mereka ini adalah pedagang, maksudnya peniaga, wa man laysa minhum, serta ada pula orang yang tidak termasuk daripada golongan mereka dan kalangan tentera. Ini adalah perkara biasa yang mana zaman dahulu ketika mana nak pergi ke sesuatu tempat, maka akan ada orang yang tompang. Daripada peniaga, daripada orang-orang biasa, dia tompang. Lalu dia tompang. Macam zaman kita, kadang-kala dalam kapal terbang itu ada sahaja orang yang niat tak baik. Dalam kapal terbang, kebanyakannya niat tidak baik. Ada juga satu dua orang yang bergerak ke suatu tempat dengan tujuan berniaga. Tujuan apa? Contohnya untuk berjalan. Dengan apa jua tujuan. Maka sama juga zaman dahulu ketika mana adanya pasukan yang bergerak ke mana-mana. Ada dalam pasukan itu yang bukan tentera. Seperti mana kata Aisyah, aswaq, iaitu peniaga, pedagang, wa man laysa minhum, dan juga orang-orang yang mana bukan daripada kalangan tentera. Maka di sini Aisyah radhiyallahu taala anha, dia merasa hairan, dia merasa takjub. Kenapa semua kena azab? Kenapa semua ditelan dalam bumi? Padahal kadang-kala pada sesuatu pasukan tentera, ada yang bukan tentera, ada yang bukan nak menghancurkan Kaabah. Maka pada waktu itu dia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, qal, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim, ya, akan dibenamkan, akan ditelan ke dalam bumi semua mereka, bi awwalihim, daripada yang pertama, wa akhirihim, hingga yang terakhir daripada mereka, thumma yub'atsuna ala niyatihim, namun kemudian mereka akan dibangkitkan pada hari kiamat berdasarkan niat-niat mereka. Lalu ini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah pengajaran yang kita boleh dapat daripada sini? Yang pertama, daripada sini kita boleh belajar bahawa apabila sesuatu kelompok itu maksiat ada pada kebanyakannya. Macam contoh, dalam pasukan ini kebanyakannya orang yang nak menghancurkan Kaabah. Maka pengajaran yang kita boleh dapat adalah man kathura sawadu qaumin fil ma'siyah. Ketika mana kita berada pada kelompok, pada keadaan yang mana kebanyakannya adalah orang-orang yang melakukan maksiat, maka bila turunnya azab, semua akan kena. Ketika mana yang pertama, pengajaran pertama, ketika mana seseorang itu berada pada kelompok, kumpulan, tempat, keadaan yang kebanyakannya adalah orang-orang yang melakukan maksiat secara terbuka, orang yang melakukan maksiat, maka bila turunnya azab, semua orang akan kena. Semua orang akan kena. Tidak ada yang selamat. Seperti mana ketika mana Aisyah bertanya, kenapa semua kena? Padahal ada orang yang bukan tentera. Ada orang yang mana pada waktu itu mereka ini bukannya orang yang mana nak menghancurkan Baitullah. Maka Nabi SAW terangkan, bila turunnya azab, maka pada waktu itu semua daripada mereka akan kena. Maka itu yang pertama. Pengajaran yang kedua, kata para ulama hadis yang kita boleh dapat. Apakah pengajaran yang kedua? Pengajaran yang kedua yang kita boleh dapat adalah
Allahumma salli at-tahzir, amaran untuk berhati-hati ketika mana bersahabat dengan orang yang zalim. Maka ini pengajaran kedua, berhati-hati ketika mana bersahabat dengan orang-orang yang zalim. Bila kita bersahabat dengan orang zalim, bila turunnya azab ke atas mereka, semua akan kena, walaupun baik macam mana sekalipun amalan kita. Maka itu pengajaran yang kedua, at-tahzir, amaran daripada pada waktu itu bersahabat dengan orang-orang yang zalim. Apakah pengajaran yang ketiga yang kita dapat? Pengajaran yang ketiga kita dapat, walaupun azab turun dan semua kena, namun daripada sini kita nampak seperti mana yang Imam Nawawi sengaja membawakan hadis ini adalah manusia itu amalan dia bergantung kepada niat. Maka sebab itu sabda Nabi SAW, dekat dunia semua kena azab bila azab turun. Namun thumma yub'atsuna ala niyatihim, ketika mana di hari akhirat, maka Allah akan layan manusia itu bergantung kepada niat dia. Lalu daripada sini pengajaran yang kita dapat bahawa amalan bergantung kepada niat. Lalu ketika mana dalam satu kumpulan itu mereka semua bergerak menuju ke Kaabah, namun daripada kumpulan itu kebanyakannya bergerak untuk menghancurkan Kaabah, maka mereka akan mendapat balasan di dunia dan juga di hari akhirat. Namun yang ketiga yang kita nampak di sini, bahawa ada orang yang mana ketika mana dibangkitkan dengan hari akhirat, Allah tak azab. Kenapa? Sebab walaupun mereka diazab di dunia kerana berada bersama dengan orang yang salah, orang yang sesuai, tapi niat dia bukan untuk menghancurkan Kaabah. Niat dia seperti mana Aisyah bertanya, niatnya adalah pada waktu itu adalah untuk berniaga ataupun tujuan yang lain. Maka yang ketiga inilah yang mana kita nampak merupakan poin Imam Nawawi. Apakah poin? Bahawa setiap amalan itu akan dibalas bergantung kepada niat. Setiap amalan itu akan dibalas bergantung kepada niat. Lalu memang dekat dunia semua kena azab kerana dia berada pada tempat yang salah, bersama dengan orang yang salah. Tetapi kalaulah pada waktu itu niat dia bukan untuk menghancurkan Kaabah, niat dia adalah niat yang lain. Sebab itu sabda Nabi SAW, "Tsumma yub'atsuna ala niyatihim", maka pada waktu itu mereka akan dibangkitkan bergantung kepada niat, kerana amalan dibalas dan Allah akan hitung amalan bergantung kepada niat. Ini pengajaran yang ketiga. Pengajaran yang keempat yang kita boleh belajar, apabila mata kasar kita melihat seseorang itu diazab, apabila berlakunya azab umum dan seseorang itu diazab, janganlah pada waktu itu kita terlalu cepat menghukum, nampak macam baik, tetapi kenapa kena azab? Kerana sebenarnya perhitungan yang sebenar adalah di hari akhirat kelak. Sebab itu sabda Nabi SAW, "Tsumma yub'atsun", kemudian mereka akan dibangkitkan, dan di hadapan Allah bila mereka dibangkitkan, ala niyatihim, bergantung kepada niat mereka. Lalu sebab itu pada muka surat yang ke-10 pada Riyadhus Salihin yang ada dalam Telegram kuliah Umar Aziz, maka disebutkan di situ pada perenggan kedua terakhir, namun demikian perihal amal perbuatan seseorang itu tentulah dinilai sesuai dengan niat yang terkandung dalam hati orang yang melakukan itu. Maka daripada sini beberapa pengajaran yang kita dapat. Sebab itu Imam Nawawi sengaja membawakan kepada kita hadis yang kedua, nak menunjukkan betapa pentingnya niat. Dan itu yang Allah akan hisab. Maka pengajaran besar untuk kita pada setiap amalan yang kita buat, untuk kita tilik, untuk kita lihat apakah niat kita. Kerana niat itu yang Allah nilai, niat itu yang Allah akan lihat. Maka daripada sini pentingnya untuk kita menjaga niat kita. Dan inilah hadis yang kedua. Hadis yang ketiga,
Apakah hadis yang ketiga? Juga daripada Aisyah radhiyallahu taala anha. Wa an Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, la hijrata ba'da al-fath walakin jihadun wa niyyah wa idza istunfirtum fanfiru, muttafaqun alaih. Wa ma'nahu la hijrata min Makkah li'annaha sarat dar Islam sallallahu alaihi wasallam. Pada hadis yang keempat, kita nampak di sini wa an Aisyah, daripada Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Lalu kita pernah belajar tentang Aisyah dalam sirah, tetapi bila kita belajar tentang Aisyah di dalam riwayat hadis, maka berapa banyak hadis yang Aisyah radhiyallahu taala anha telah diriwayatkan. Maka di sini kita nampak Aisyah telah meriwayatkan yang sampai kepada kita adalah sebanyak 2000 hadis 210. Beliau termasuk daripada kalangan mukthirur riwayah, orang yang mana banyak meriwayatkan hadis. Lalu Aisyah radhiyallahu taala anha, maka Aisyah punya hadis adalah 2210. Ada juga mengatakan 1010, tetapi di sini ada yang mengatakan 2210. Ini riwayat Aisyah radhiyallahu taala anha daripada kalangan sahabat-sahabat yang digolongkan sebagai perawi hadis yang banyak. Kebanyakannya lelaki, seperti mana Abu Hurairah, Abdurrahman bin Sakhar radhiyallahu taala anhu, seperti mana Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu, dan daripada itu yang mana hadisnya berjumlah ribu-ribu daripada kalangan wanita adalah Aisyah radhiyallahu taala anha. Lalu beliau seorang wanita yang cerdik, seorang wanita yang fasih radhiyallahu taala anhu. Maka inilah yang kita nampak Aisyah radhiyallahu taala anha. Kita pernah baca yang mana beliau meninggal dunia 40 tahun selepas kewafatan baginda. Ketika mana beliau meninggal dunia, jenazah beliau telah disolatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, kerana pada waktu itu Abu Hurairah adalah gubernur yang dilantik untuk kota Madinah. Lalu beliau telah disolatkan jenazahnya oleh Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhar radhiyallahu taala anhu. Maka ini adalah Aisyah. Banyak hadis beliau riwayatkan 2210. Lalu kita para ibu boleh berazam seperti mana Aisyah, boleh tahu 2210 riwayat. Lalu macam contoh, kita dah baca 2 hadis daripada ini, maka mungkin kita boleh belajar untuk ingat dia punya matan, untuk ingat dia punya hadis. Lalu macam contoh kita dah belajar semalam, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa, faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih, wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Maka ini hadis yang pertama yang kita belajar semalam. Hadis yang kedua yang kita belajar hari ini apa? Yaghdu jaisyun al-Ka'bah fa idza kanu bi bayda min al-ard yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim. Qalat qultu ya Rasulullah kaifa yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim wa fihim aswaquhum wa man laysa minhum? Qal yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim thumma yub'atsuna ala niyyatihim. Lalu kalaulah kita tak hafal matan kerana susah, paling kurang kita ingat dia punya terjemahan. Paling kurang kita ingat terjemahan dia. Sebab itu kita belajar hadis sikit-sikit. Kalaulah kita tengok belajar dekat madrasah, satu hari dia baca terjemahan dan dia ulang kaji lebih kurang 10 hadis, 20 hadis, 30 hadis. Tapi kita baca sikit-sikit supaya kita boleh faham hadis tersebut, dan kita boleh tahu akan kandungan hadis tersebut, dan kita tahu nak cari hadis tersebut di mana. Itu tujuan kita belajar hadis, supaya kita boleh ambil manfaat daripada hadis tersebut, dan kita boleh ambil pengajaran daripada hadis tersebut. Lalu kalaulah kita tak boleh hafal bahasa Arab dia, paling kurang kita ingat terjemahan dia, yang mana sabda Nabi SAW, satu kelompok
tentera bergerak menuju ke Mekah, Baitullah, Kaabah, untuk membinasa dan menghancurkan Kaabah. Maka ketika mana mereka tiba di satu tanah lapang, maka pada waktu itu mereka telah ditelan oleh bumi, semua mereka daripada awal hingga akhir. Maka Aisyah bertanya kepada Nabi, wahai Rasulullah, bagaimanakah semua mereka boleh ditelan daripada awal hingga akhir, padahal daripada kalangan mereka ada yang peniaga dan juga yang bukan daripada kalangan tentera. Maka Nabi SAW menjawab, ya, akan dibenamkan, ditelan semua mereka daripada awal hingga akhir, namun mereka akan dibangkitkan berdasar dengan niat mereka. Itu terjemahannya lebih kurang. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Lalu kita belajar, oh ini maksud hadis dia. Itu yang penting. Itu tujuan yang penting. Walaupun kita tak boleh hafal matan, tetapi kita nampak gambaran hadis. Sebab usia macam kita yang dah berusia ni, sebenarnya kita belajar hadis bukan sekadar untuk khatam, tetapi supaya kita boleh ambil pengajaran daripada hadis itu. Lalu bagaimana kita nak ingat hadis tu? Senang sahaja. Maka kongsikan kepada anak-anak kita. Kejap lagi ada masa lapang, kita kongsikan kepada anak-anak kita. Ataupun kalau kita rajin menulis, kita buat dia punya terjemahan tu elok-elok, kita kongsikan ke dalam media sosial kita ataupun grup WhatsApp kita, grup WhatsApp keluarga, dan kemudian kita ambil satu pengajaran. Tak perlu banyak-banyak pengajaran. Kadang-kadang orang tak baca pun bila panjang-panjang. Maka kita ambil satu pengajaran dan kita sebut pengajaran daripada hadis ini, rujukannya kitab Riyadhus Salihin, riwayat Bukhari dan Muslim, Muslim hadis yang kedua. Lalu usia macam kita ni, kita belajar adalah supaya kita boleh ambil manfaat. Kalaulah usia anak-anak kita yang 9 tahun, 7 tahun, bila mereka belajar hadis, pada waktu itu mereka nak khatamkan kitab. Kita kalau ada peluang kita khatamkan juga. Tapi sebab itu dua benda, iaitu hadis kita baca pelan-pelan. Begitu juga hayati Quran, kita baca pelan-pelan. Supaya kita ambil manfaat sebanyak mungkin daripada hadis tersebut. Hadis yang ketiga pun daripada Aisyah radhiyallahu taala anha, yang mana Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha meriwayatkan kepada kita daripada Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, la hijrata ba'dal fatah, la hijrah, tidak ada lagi hijrah selepas pembukaan kota Mekah. Dah tak ada dah hijrah. Dah tak ada dah hijrah selepas pembukaan kota Mekah. Lalu jangan keliru. Takkan dah tak ada langsung hijrah, meninggalkan satu negeri menuju ke satu negeri yang lain. Jangan salah faham. Kita baca dekat hujung hadis, kalau cetakan saya yang bahasa Melayu ataupun Indonesia ini, pada muka surat yang ke-11, perenggan yang kedua, makna sabdaan Nabi tidak ada lagi hijrah adalah maknanya tiada lagi hijrah daripada Mekah, sebab pada waktu itu Mekah telah menjadi perumahan dan negara Islam. Itu maksud dia, bukan semua tempat. La hijrah yang ada pada hadis yang ketiga riwayat Aisyah ini maksudnya adalah tidak ada lagi hijrah daripada Mekah. Daripada negeri-negeri lain masih ada. Daripada negeri yang bukan Islam, bila datang ke negeri Islam, maka masih lagi ada hijrah. Namun pada waktu ini kita nampak maksud la hijrah, tidak ada lagi hijrah, yang mana sabda Nabi SAW, apa maksud dia? Maksudnya adalah khusus daripada Mekah. Tidak ada lagi hijrah daripada Mekah, seperti mana orang-orang muhajirin buat, seperti mana Rasulullah buat, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali buat, yang mana mereka meninggalkan Mekah menuju ke Madinah. Maka Nabi SAW bersabda, selepas pembukaan kota Mekah, dah tak ada lagi dah hijrah. Bukan secara umum, maksudnya khusus daripada Mekah. Dah tidak ada lagi hijrah daripada Mekah. Kenapa? Sebab Mekah telah menjadi dar Islam, menjadi negara Islam. Akan tetapi apakah yang masih ada? Sabda Nabi SAW, tetapi yang masih ada adalah jihad untuk berada di jalan Allah. Dan juga tajuk kita adalah niat. Yang masih ada adalah niat.
Maka daripada sini kita nampak Nabi SAW jelaskan bahawa yang masih ada adalah niat. Daripada sini kita nampak bila seseorang itu dia meninggalkan maksiat dengan niat untuk berhijrah, maka dia dapat pahala hijrah. Bila seseorang itu dia meninggalkan sesuatu amalan yang tidak baik dan kemudian dia berhijrah kepada amalan yang baik, maka dia dapat pahala hijrah. Sebab itu sabda Nabi SAW dalam riwayat yang lain, wal muhajir, dan orang yang berhijrah, man hajara, orang yang boleh berhijrah meninggalkan manahallahu anhu, benda yang Allah larang, maka itu hijrah. Yang masih ada adalah niat. Lalu bila seseorang itu dia meninggalkan sesuatu maksiat dengan niat yang ikhlas, maka itu adalah hijrah. Bila seseorang itu dia meninggalkan sesuatu tempat dengan tujuan nak mendapat dengan tujuan nak mempermudahkan amalan baik di tempat yang lain, maka itu adalah hijrah. Maka daripada sini Nabi SAW ajar bahawa sebenarnya hijrah itu masih ada, tetapi bergantung kepada niat. Tapi hijrah secara fizikal daripada Mekah nak menuju ke Madinah, seperti mana apa yang Rasulullah dan para sahabat buat, dah tak ada. Sebab Mekah dah menjadi Darul Islam. Lalu macam kita contoh, kita nak pergi ke Mekah, apa tujuan kita? Ada orang nak pergi ke Mekah sebab nak shopping. Ada orang nak pergi ke Mekah sebab dah jadi rutin tahunan dia. Sebab dia banyak dividen, banyak duit, dah jadi rutin tahunan. Ada orang pergi ke Mekah sebab nak jumpa kawan-kawan. Ada orang pergi ke Mekah sebab nak mencari jodoh. Ada orang nak pergi ke Mekah sebab itu dah tugas dia sebagai mutawif. Itu pendapatan dia. Maka dia kena betulkan niat. Maka kalaulah dia pergi ke Mekah dengan tujuan itu, maka dia tak dapat apa-apa. Akan tetapi walaupun dia dapat amalan-amalan, tapi pergerakan dia menuju ke Mekah itu tak dapat apa-apa. Sebaliknya, kalaulah seseorang dia nak pergi ke Mekah ataupun dia nak kembali meninggalkan Mekah, tujuannya adalah ikhlas kerana Allah. Contohnya dia pergi ke Mekah pada waktu itu sebagai itu adalah sifat hamba Allah, menunaikan umrah yang merupakan tuntutan daripada Allah, maka dapat pahala. Begitu juga ketika mana meninggalkan Mekah, menuju balik ke rumah dia, ke perkampungan dia, ke negeri dia, tujuan dia adalah bila dia balik, dia nak menjadi hamba Allah yang lebih baik, berbekalkan apa yang dia dapat dekat Mekah dan Madinah, maka itu pun adalah pahala. Lalu Nabi SAW ajar hijrah, meninggalkan Mekah dah tak ada, sebab Mekah dah menjadi negara Islam. Tetapi berhijrah daripada sudut niat masih ada. Walakin, sebab itu sabda Nabi, jihadun masih ada, waniyah dan masih ada. Maka sebab itu ketika mana dia meninggalkan sesuatu tempat, dalam Imam Tibi berkata, sebagai contoh apa? Seseorang yang meninggalkan sesuatu tempat dengan tujuan nak belajar ilmu. Dia pergi, contohnya pergi ke Kuala Lumpur daripada Pulau Pinang. Dia pergi ke Kuala Lumpur dengan tujuan untuk belajar ilmu, ataupun dengan tujuan untuk mencari rezeki yang halal, ataupun dengan tujuan pada waktu itu adalah dengan tujuan yang baik. Maka seluruh perjalanan itu walaupun bukan hijrah, kerana pada waktu itu masih lagi dalam Malaysia dan Malaysia dikira sebagai negara Islam, maka pada waktu itu tujuan dia pergi ke Kuala Lumpur ataupun pergi ke Selangor ataupun pergi ke Kelantan, semua itu adalah pahala. Pergerakan daripada satu tempat ke satu tempat itu adalah pahala. Sebab itulah disebutkan di sini, wa kadzal mufarakah, begitulah juga meninggalkan sesuatu tempat apabila niat itu kerana Allah. Contohnya belajar ilmu kerana Allah, contohnya pada waktu itu supaya dia boleh mengamalkan agama lebih baik kerana Allah, maka pada waktu itu dia akan mendapat kebaikan, mendapat ganjaran, mendapat pahala. Walaupun dah tak ada lagi dah hijrah pada waktu itu daripada Mekah menuju ke tempat lain, akan tetapi perbuatan meninggalkan sesuatu tempat itu dengan niat yang baik akan mendapat pahala. Lalu perkataan waniyah itu merupakan tajuk yang Imam Nawawi nak fahamkan kepada kita. Walaupun tak ada dah hijrah meninggalkan Mekah ke negeri lain, sebab Mekah dah menjadi negara Islam, akan tetapi kalaulah seseorang daripada Mekah dia nak balik ke kampung dia, balik ke negeri dia dengan apa-apa tujuan yang baik,
maka pada waktu itu dia tetap akan dapat pahala. Seterusnya sabda Nabi SAW, wa idzastunfirtum fanfiru, apabila pada waktu itu kamu diminta untuk berjihad, maka keluarlah. Ketika mana kamu diminta untuk berjihad, oleh siapa? Kena faham, dalam hadis, dalam riwayat hadis disebut diminta untuk berjihad oleh pemerintah. Bukannya mana-mana orang dia boleh buat tim dia, boleh buat pasukan dia, entah mana asal usul dia ajak berjihad, dia gunakan hadis ni sebagai dalil, dia kata jom kita jihad. Tidak. Yang boleh mengajak untuk berjihad hanyalah imam, hanyalah pemimpin, hanyalah raja, hanyalah penguasa. Mereka yang boleh mengajak berjihad. Kadang-kala banyak orang keliru ketika mana dia sekadar baca terjemahan dan pada waktu itu diperdaya oleh kumpulan yang tertentu, oleh pihak yang tertentu. Pada waktu itu digunakan hadis ini. Tengok Nabi berkata, Nabi bersabda, wa idzastunfirtum fanfiru, ketika mana kamu diajak untuk berjihad, diminta untuk keluar berjihad, maka keluarlah. Tidak, bukan maksud hadis begitu. Nabi SAW maksudkan begitu adalah ketika mana pemerintah, penguasa, raja, sultan sesuatu negara yang mana kita tinggal pada negara itu, dia ajak untuk berjihad, sama ada untuk mempertahankan negara daripada serangan musuh dan apa jua tujuan yang baik, maka pada waktu itu keluarlah. Banyak orang tertipu. Pada waktu itu dia menyangka kumpulan kecil, pihak individu, mana-mana orang ajak berjihad dekat tempat-tempat yang tertentu, maka diikut bersama. Itu bukan maksud hadis. Itu bukan maksud hadis. Sebab itu kita nampak pada zaman Nabi SAW yang menentukan tentang jihad adalah Nabi SAW sebagai ketua negara, sebagai pemerintah, sebagai Rasul. Nabi SAW yang tentukan. Maka maksudnya adalah pemerintah, adalah sultan, adalah raja. Itu maksud wa idzastunfirtum, apabila kamu diajak, diminta untuk berjihad, fanfiru, maka berjihadlah, keluarlah berjihad. Contohnya untuk mempertahankan negara ataupun apa-apa, kerana hanya pemerintah yang pada waktu itu mempunyai untuk kekuatan ataupun mempunyai hak untuk meminta rakyat dia untuk berjihad. Lalu ini maksud hadis. Kadang-kala terlalu ramai orang dia keliru, dia tertipu daripada hadis-hadis yang sekadar dia baca terjemahan tanpa dia merujuk kepada penerangan para ulama yang muktabar, maka pada waktu itu dia ambil dan dia sahut panggilan-panggilan yang tertentu. Moga-moga Allah berikan pemahaman kepada kita. Kita dapat belajar dua hadis pada hari ini, riwayat yang kedua dan ketiga, dan kedua-dua riwayat ini ada kaitan dengan niat. Sebab itu Imam Nawawi bawakan di sini bahawa menunjukkan kepada kita bahawa inilah hadis menunjuk pentingnya niat. Yang mana hadis yang ketiga berbunyi, la hijrata ba'dal fatah walakin jihadu wa niyyah wa idzastunfirtum fanfiru. Lalu itu dah satu hadis. Kita dah boleh pegangkan hadis itu untuk menjadi pegangan hidup kita. Kalaulah kita sekadar nak ingat terjemahan, maka sabda Nabi SAW daripada riwayat Aisyah, apakah sabda Nabi SAW? Nabi SAW bersabda, tidak ada lagi hijrah daripada Mekah selepas daripada pembukaan kota Mekah. Akan tetapi yang masih ada adalah jihad dan juga niat. Dan apabila kamu diminta untuk keluar berjihad, kita boleh letak dalam kurungan oleh pemerintah ataupun raja ataupun sultan, fanfiru, maka keluarlah. Maka kita dah boleh faham akan tiga hadis ini, hadis yang ketiga ini. Maka moga-moga Allah beri kekuatan kepada kita untuk faham, untuk ambil pengajaran. Kalaulah ada yang mana boleh ingat, maka boleh ingat. Sebab bila kita ingat, kita boleh jadikan hadis ini sebagai rujukan, sebagai panduan dalam kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Maka ini hadis yang ketiga. Hadis yang ketiga ini, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, adalah hadis Aisyah juga. Lalu hadis yang pertama hadis Umar bin Khattab, hadis yang kedua Aisyah,
dan yang ketiga pun adalah Aisyah radhiyallahu taala anhum. Kita sambung daripada hadis yang keempat nanti esok insya-Allah. Jumpa pada jam 8 pagi dalam pertemuan Hayati Quran nanti. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada semua yang bersama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang kali pertama join, jemput untuk join grup Telegram Kuliah Ummah Aziz, kerana sebentar lagi kita akan kongsikan Hayati Quran yang baru dalam Telegram Kuliah Ummah Aziz dengan izin Allah insya-Allah.